Selamat sejahtera, kami dari kumpulan Aristotle ingin membentangkan isu berkaitan hak asasi manusia. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, hak asasi didefinisikan sebagai hak yang dasar seperti hak kebebasan menyuarakan pendapat, menganut sesuatu agama, bergerak dan lain-lain. Tujuan hak asasi manusia dapat mewujudkan nilai-nilai kunci dalam masyarakat seperti keadilan, martabat, kesetaraan dan rasa hormat. Namun isu hak asasi ini menjadi perbualan hangat di mana terdapat diskriminasi terhadap golongan wanita atas dasar jantina. Berdasarkan pernyataan dari IWGA, seorang dari 3 wanita pernah mengalami keganasan dalam kehidupan mereka. Oleh itu, hak yang kami pilih ialah hak golongan wanita. Hak ini bertujuan melindungi kebajikan wanita dari segi politik, ekonomi dan sosial. Ketidaksamarataan jantina ini cenderung kepada implikasi negatif seperti gangguan seksual dan penindasan serta diskriminasi di tempat kerja. Antara objektif kumpulan kami ialah memahami isu-isu berkaitan hak asasi wanita, menganalisis kadar peratus penindasan terhadap wanita dalam menjalani kehidupan seharian mereka, dan juga menjelaskan implikasi terhadap ketidaksamarataan hak jantina. Seterusnya saya pas kepada Ain. Terima kasih Rishi. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang gangguan seksual. Gangguan seksual ditarifkan sebagai sebarang pelakuan berunsur seksual yang tidak diingini sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal atas sebab yang munasabah setelah mengambil kira segala hal keadaan akan menyebabkan seseorang yang waras berasa tersinggung, terhina dan atau terugut. Pelakuan keadaan atau perbuatan yang merujuk kepada gangguan seksual yang pertama ialah gangguan secara lisan seperti bahasa lucah, gangguan secara isu menjeling dan menggoda, gangguan secara visual seperti email, SMS, poster, gambar yang berunsurkan seksual, gangguan seperti psikologi seperti mendesak, mengugut, memujuk rayu bagi memenuhi keinginan seksual, dan yang terakhir ialah gangguan secara fizikal seperti memegang, memeluk, menepuk dan meraba. Gangguan secara fizikal ini membawa kepada jenayah rogol. Rogol mencatatkan kesalahan seksual tertinggi apabila sebanyak 5,030 kes direkodkan, diikuti cabur 3,364 kes, aib 1,320 kes, luar tabi'i 964 kes, sumbang mahram 984 kes, rogol berkumpulan sebanyak 244 kes dan akhirnya sebar bahan lucah sebanyak 209 kes. Seterusnya saya pas kepada Fatihah. Okey, terima kasih Ain. Seterusnya ialah penindasan dan diskriminasi terhadap wanita di tempat kerja. Pertama sekali ialah diskriminasi cuti rehat. Khususnya jika wanita mengandung, mereka sukar untuk mendapatkan cuti rehat atau cuti paternity yang secukupnya selepas bersalin. Kebanyakan majikan akan memanggil mereka untuk kembali bekerja walaupun masih berada dalam tempoh berpantang. Seterusnya ialah penindasan dalam pembahagian pekerjaan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia 1991, didapati bahawa tidak ramai golongan wanita memegang jawatan sebagai arkitek, jurutera, ahli teknologi dan pengedar mil. Pembahagian kerja berlaku kerana anggapan sesetengah pekerjaan lebih menjerumus kepada ciri kewanitaan, manakala lelaki banyak mendominasi pekerjaan yang lasak dan berkemahiran seperti arkitek dan jurutera. Jika kita lihat seperti Raza di bawah, kita boleh lihat bahawa lelaki lebih banyak menyertai ekonomi berbanding dengan wanita. Dalam kadar penyertaan tenaga buruh, lelaki mendominasi sebanyak 25.2% lebih tinggi daripada wanita. Wanita juga hanya mengisi tempat sebanyak 1/4 daripada jumlah sebagai penggubal undang-undang, pegawai kanan dan pengurus. Dan seterusnya, dalam anggaran pendapatan yang diperoleh, daripada RM100 gaji yang diterima lelaki, wanita hanya menerima sebanyak RM93.20. Seterusnya, saya serahkan kepada Shazli. Terima kasih Fatihah. Tuntasnya, kita dapat fahami bahawa segala diskriminasi tempat kerja bagi wanita disebabkan mereka tidak mendapat perlindungan dan hak yang sepatutnya sebagai seorang pekerja. Di samping itu, kesamarataan hak walaupun berlainan jantina adalah kunci kepada keharmonian dan keselamatan negara. Wanita sememangnya perlu dilindungi kerana mereka tunjang kepada pembentukan generasi di samping menjadi aspek terpenting dalam peningkatan ekonomi negara. Namun begitu, spekulasi kuno mengatakan wanita dilindungi dengan cara menjadi suri rumah sepenuh masa hendaklah diubah sepenuhnya. Berikut adalah rujukan kami dalam pembentukan infografik. Terima kasih.